Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sebagai wakil kumpulan yang diberi nama Alia Sofia binti Muhammad Zain, nombor matrik 2023 679882 bersama ahli kumpulan iaitu Nurul Ain Faduha, Nur Sofia Natasha, Syasha Erdina, Nur Aisyah Syazana dan Nur Alisha Idayu akan membentangkan tajuk yang dipilih iaitu peranan falsafah sejahtera dalam mendepani fahaman modernisme di Malaysia. Objektif kajian perbentangan ini. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang kemunculan modernisme di Malaysia termasuklah definisi, tokoh, sejarah kemunculan, kebaikan dan keburukan modernisme. Yang kedua, mengenal pasti latar belakang kemunculan falsafah sejahtera di Malaysia termasuklah definisi, tokoh, sejarah kemunculan, kebaikan dan keburukan falsafah sejahtera. Yang terakhir adalah menganalisis perbandingan falsafah modernisme dan falsafah sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aifadua binti Ridwan. Hari ini saya akan mulakan perbentangan dengan pengenalan. Perbentangan ini bertujuan untuk membincangkan dan menganalisis perbandingan berkaitan falsafah modernisme dan falsafah sejahtera di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pada era modernisasi ini, terdapat pelbagai karya-karya yang hebat dan unggul yang dapat kita lihat di dunia ini. Walau bagaimanapun, adakah kita tahu bagaimana tercetusnya era moden ini? Modernisme ini tercetus daripada warga barat yang ingin mengubah diri mereka daripada zaman kejatuhan mereka dari segi ekonomi, sosial dan politik. Modernisme juga tersebar luas ke negara-negara selain negara barat yang dapat membantu mereka mengubah kehidupan mereka termasuklah negara Malaysia sendiri. Akan tetapi, modernisme juga memberi impak yang positif serta negatif terhadap masyarakat jika mereka tidak mengkaji dan menggunakan dengan cara yang betul. Di Malaysia juga terdapat falsafah sejahtera yang merupakan landasan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Falsafah sejahtera di Malaysia merupakan gabungan daripada falsafah pendidikan kebangsaan yang dicampurkan bersama dengan rukun negara. Falsafah sejahtera adalah sebagai pentafsir rukun negara. Umum mengetahui bahawa rukun negara adalah bertujuan untuk memupuk perpaduan dan kesejahteraan tercapai serta dapat membawa kepada kesejahteraan sejagat. Oleh hal demikian, barulah negara yang seimbang di antara dunia dan akhirat dapat dibentuk. Kedua-dua falsafah ini sangat penting bagi membina negara yang lebih maju dan makmur. Dari segi agama, ianya harus dipatuhi dengan cara yang betul dan adil. Bagi umat Islam yang mempunyai pegangan yang kukuh, mereka akan menggunakan modernisme ke arah kebaikan. Mereka akan menggunakan akal yang Allah kurniakan dengan sebaiknya untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka. Islam tidak pernah menentang kemajuan sains dan teknologi ini. Sebagai contoh, dari aspek pembangunan negara, dengan adanya modernisasi, maka telah terbina banyak bangunan dan infrastruktur yang canggih dan moden di banyak negara. Begitu juga di negara Malaysia. Sebagai contoh, seperti Menara Kuala Lumpur, Menara KLCC yang mana merupakan salah satu lambang kemegahan negara Malaysia. Adakah kalian tahu apa itu modernisme? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, modernisme terbahagi kepada dua maksud. Yang pertama, modernisme merupakan satu kaedah pemikiran cara moden. Yang kedua, modernisme merupakan fahaman dan pendekatan seni yang menekankan seni lukis moden. Definisi ini daripada Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 2010. Selain itu, menurut Chris Hunt, modernisme berasal daripada perkataan Latin iaitu modo yang berbawa maksud recently atau just now dan ia telah diguna pakai sejak abad ke-15 lagi. Untuk memahaminya dengan lebih lanjut, modernisme adalah gerakan falsafah yang mengikut perkembangan dan perubahan budaya dan muncul daripada perubahan yang besar dan luas dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Satu kata lain, modernisme ialah satu pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap sebagai moden. Antara faktor yang membentuk modernisme adalah perkembangan masyarakat industri moden dan pembangunan bandar yang semakin pesat. Modernisme ialah gerakan pembaharuan yang luas bergerak aktif dalam pelbagai agama yang besar seperti Yahudi, Kristian dan agama Islam. Falsafah modernisme juga telah tersebar luas sehingga ke Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang sejarah aliran falsafah modernisme di Malaysia. Terdapat beberapa pengkaji berpendapat bahawa Islam diperkenalkan ke tanah Melayu pada abad ke-15
dan menyebabkan perkembangan secara insentif dan optimum. Tanah Melayu dijajah oleh negara barat, oleh itu umat Islam dihadapi dengan cabaran-cabaran kolonialisme. Tanah Melayu dijajah oleh negara barat seperti Portugis di Melaka pada tahun 1511. Walaupun berada pada cengkaman bangsa penjajah barat, perkembangan Malaysia itu sendiri tidak berakhir apabila terdapat kebangkitan semula aliran pemikiran modernisme pada tahun 1906. Ianya bermula apabila majalah Al-Imam diterbitkan di Singapura oleh sekelompok golongan intelektual ataupun digelar sebagai kaum muda. Antara tokoh hebat penerbit majalah Al-Imam diketuai oleh Said Sheikh Al-Hadi, Said Muhammad Tahir Jalaluddin dan sahabat-sahabatnya yang lain seperti Said Muhammad Salim Al-Halali, Said Muhammad bin Akil, Syekh Abbas Taha dan Abdullah Abdul Rahman. Pada masa yang sama, selepas Malaysia mendapatkan kemerdekaan, kelompok-kelompok baru mula mendedahkan ideologi modernisme di Malaysia. Antaranya ialah kemunculan parti-parti politik seperti UMNO dan PAS. Parti-parti tersebut memainkan peranan dalam pembentukan pelbagai pemahaman dan tindakan dalam perjuangan politik. Kemunculan parti-parti politik ini juga memberi impak terhadap kebangkitan Islam dalam pembaharuan aliran modernisme apabila terdapat pelibatan agama Islam dalam pengurusan politik dan sosial bagi mendapatkan sokongan orang ramai. Antara tokoh modernisme Islam di Malaysia yang terlibat dalam majalah Al-Imam, yang pertama adalah Said Sheikh Al-Hadi. Beliau dilahirkan pada 22 November 1867 di Kampung Hulu, Melaka. Mendapatkan pendidikan di Universiti Al-Azhar, Mesir. Dikenali sebagai Khalifah kaum muda pembaharu Islam. Sumbangan beliau yang pertama adalah antara langkah penting yang dibuat dalam usaha pembaruan ini ialah melalui penulisan, penerbitan akhbar pembaruan sistem pendidikan dan gerakan organisasi. Para ulama seperti Raja Ali Kelana, Syekh Tahir Tok Kenali, Said Sheikh Al-Hadi dan lain-lain telah menghasilkan pelbagai penulisan yang bukan hanya untuk memberi ilmu tetapi juga menggerakkan pemikiran umat. Yang kedua, sumbangan beliau adalah sekolah-sekolah moden yang disebut sebagai madrasah dibina di seluruh negara, bukan untuk bersaing dengan pondok-pondok tetapi untuk memberi nafas baru kepada pendidikan Islam. Yang terakhir adalah yang paling penting ialah peranan akhbar-akhbar dan majalah yang membawa gagasan pembaharuan pemikiran Islam. Tokoh yang kedua adalah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Beliau dilahirkan pada 1869 di Kota Tua Tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Mendapatkan pendidikan di Mekah, seterusnya menyambung pelajaran dalam ilmu falak di Universiti Al-Azhar, Mesir. Idea Islam beliau ialah pemikiran umat Islam yang masih jumud dan mudah dikongkong oleh penjajah. Antara sumbangan beliau yang pertama adalah menerusi majalah Imam Syekh Tahir Jalaluddin, menyalurkan idea Islam serta maklumat-maklumat intelektual Islam untuk memastikan masyarakat Melayu dari sebarang unsur penjajahan fizikal dan pemikiran. Seterusnya, sumbangan beliau pada tahun 1908 Masihi, beliau menubuhkan Madrasah Al-Iqbal dan menjadi pemangkin kepada penubuhan beberapa madrasah lain. Sumbangan kedua tokoh ini membawa kepada pemikiran masyarakat Malaysia ke arah modernisme. Mereka mahu mengajak umat Islam supaya segera bangkit dan kembali kemuliaan umat. Di atas usaha mereka, akhirnya umat yang sedang tidur mulai bangun untuk membina jati diri mereka. Selepas Malaysia mendapatkan kemerdekaan, terdapat tokoh-tokoh yang lain juga yang memberikan ideologi dan juga sumbangan ke arah modernisme. Yang pertama adalah Tun Abdul Razak. Beliau merupakan Perdana Menteri kedua, dilahirkan pada 1 Mac 1922 di Pulau Keladi, Pekan Pahang. Mendapatkan pendidikan di Sekolah Melayu Kampung Jambu dan melanjutkan pelajaran di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Dikenali sebagai Bapa Pembangunan Malaysia. Sumbangan beliau melalui pembangunan luar bandar. Sumbangan Tun Abdul Razak yang paling penting adalah berusaha membangunkan Malaysia. Tujuan Tun Abdul Razak adalah untuk menghapuskan kemiskinan, kejahilan dan penyakit. Tokoh modernisme Malaysia yang kedua adalah Tun Mahathir Mohamad. Beliau merupakan Perdana Menteri keempat, dilahirkan pada 20 Disember 1925 di Alustar, Kedah. Mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Seberang Perak. Sumbangan beliau ialah pembangunan negara secara pesat seperti KLCC, KLIA dan KL Tower. Beliau juga telah mengubah dasar pendidikan negara.
Kebaikan yang terhasil dari berlakunya modernisme kepada masyarakat tidak semuanya memberikan kesan yang buruk. Malah, ia membantu masyarakat untuk hidup dalam keadaan yang lebih harmoni kerana berlakunya perubahan yang baik. Modernisme di Malaysia banyak memberi kesan kepada hubungan antara kaum yang berbeza di Malaysia. Umum sedia maklum bahawa Malaysia merupakan negara yang terdiri dengan masyarakat yang berbilang kaum. Kesan pertama modernisme terhadap masyarakat di Malaysia ialah dari segi politik kaum. Hal ini berlaku kerana adanya modernisasi dalam politik. Modernisasi politik di Malaysia dapat dilihat dengan lahirnya sistem demokrasi berparlimen dan pilihan raya. Ini merupakan satu bentuk pembaharuan dan pemodenan politik era baru jika dibandingkan dengan zaman tradisi. Sebelum pembaharuan ini berlaku, politik di Malaysia berpaksikan kepada kepentingan kaum masing-masing dan bukannya rakyat Malaysia secara umum. Selepas berlaku modernisasi, lahirnya idea politik baru seperti Parti Perikatan yang menggabungkan 3 suku kaum terbesar di Malaysia. Hal ini secara tidak langsung menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Seterusnya, modernisme di Malaysia turut memberikan kesan terhadap sosial masyarakat. Modernisasi sosial yang jelas dilihat adalah pada pembaharuan dari aspek pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Sebelum berlaku modernisasi iaitu pada zaman penjajahan, setiap kaum Malaysia dipisahkan ke kawasan yang berbeza-beza mengikut kaum. Majoriti Melayu ditempatkan di kawasan kampung dan pinggir bandar, manakala kaum Cina pula ditempatkan di bandar dan kaum India ditempatkan di kawasan estate. Pemisahan ini juga telah mewujudkan sekolah mengikut suku kaum dan menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing. Setelah berlakunya modernisasi, sekolah jenis kebahasaan telah diwujudkan di mana para pelajar tidak kira dari mana-mana suku kaum belajar di bawah satu bumbung. Kesan dari ini mendorong masyarakat terutama sekali golongan pelajar untuk lebih bersatu padu antara kaum kerana wujudnya sistem yang tidak bersifat perkauman. Akhir sekali, modernisme juga memberikan kesan kepada ekonomi masyarakat Malaysia. Modernisasi dari segi ekonomi boleh dilihat apabila berlakunya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Sebelum kemerdekaan, ekonomi masyarakat adalah terhad mengikut kaum. Contohnya, Melayu dengan sektor pertanian, Cina dengan perlombongan dan perniagaan dan India di sektor ladang. Oleh itu, dasar ekonomi moden ini sedikit sebanyak menaikkan taraf hidup masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan kepada individu kerana modernisasi mewujudkan sektor baru yang penting seperti informasi teknologi. Seterusnya, mari kita beralih kepada keburukan modernisme di Malaysia. Keburukan modernisme pada masa akan datang adalah golongan muda akan mudah terpengaruh dengan unsur-unsur barat yang meracuni pemikiran mereka. Seandainya perkara sebegini tidak dikawal, lama-kelamaan generasi akan datang akan lebih cenderung hidup dalam gaya barat dan mereka seakan tidak tahu akan kewujudan Tuhan. Mereka tidak ambil peduli tentang unsur keagamaan dan pada satu masa mereka akan memberontak, menolak kebenaran dan menerima perkara yang tidak benar. Ini akan menyebabkan mereka semakin jauh dari agama, malah berani mempertahankan perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Selain itu juga, yang paling membimbangkan adalah sebilangan mereka akan menjadi seorang yang tidak percaya akan Tuhan. Hal ini kerana orang-orang barat sememangnya mahu menyuntik dalam diri mereka agar dunia ini adalah bebas untuk berbuat apa sahaja yang dimahukan. Tiada unsur ketuhanan, agama dan apabila mati, tidak ada kehidupan lain lagi selepas itu. Hal ini dikatakan pihak komunis barat mahu orang Islam hanyut dengan dunia dan tidak memikirkan Tuhan dan agama yang sebenarnya. Di samping itu, fahaman modernisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Modernisme menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam serta masyarakat lain. Akibat sistem kapitalis, manusia menjadi rakus dan gelojo yang tidak terbatas, menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan yang dikurniakan oleh Allah. Sifat kepenggunaan dan kebendaan ini kemudian menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta melupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Idea modernisme ini menyerap ke dalam jiwa dan pemikiran masyarakat dalam keadaan yang halus dan tersusun, sama ada disedari atau tidak disedari oleh masyarakat. Malaysia tidak terlepas daripada menerima kesan daripada idea modernisme yang berlaku ini. Era modernisme juga menyaksikan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menjanjikan dunia tanpa sepadan. Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak.
Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan. Akhir sekali, kita dapati modernisme menyebabkan keadaan sosial masyarakat telah berubah. Budaya hidup yang moden menjadikan seseorang individu tidak mengambil peduli tentang gejala sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Jiran tetangga sudah tidak bertegur sapa, malah tidak mengenali antara satu sama lain walaupun sudah berjiran bertahun lamanya. Masalah-masalah yang berlaku pada era modernisme ini mungkin dapat diatasi dalam jangka masa yang cepat sekiranya ada usaha-usaha sesama masyarakat untuk menangani isu ini. Pendidikan agama di negara juga amat penting diterapkan di dalam diri jiwa masyarakat dan ajaran agama perlu seiring dengan disesuaikan dengan keadaan modernisasi yang sedang berlaku ketika ini. Seterusnya, mari kita beralih kepada slide seterusnya. Slide ini membincangkan tentang cabaran ideologi modernisme di Malaysia. Ideologi modernisme di Malaysia memberi cabaran yang perlu dititikberatkan oleh kita ialah pemikiran liberalisme yang semakin menguasai minda masyarakat Malaysia. Menurut portal rasmi Majlis Agama Islam Selangor, liberal bermaksud sesuatu yang bebas dan terbuka. Konsep liberalisme lebih berpaksikan kepada kebebasan dan pemerintahan yang dikatakan demokratik. Pemikiran ini adalah bahaya kepada masyarakat di Malaysia kerana agama rasmi negara kita ialah Islam. Terdapat beberapa perkara yang kita patut patuhi dan beberapa perkara yang tidak patut kita lakukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Namun, liberalisme ini mementingkan keterbukaan daripada syariat Islam di mana perkara ini amat bercanggah dengan agama kita. Lebih parah, wujudnya pemikiran Islam liberal di negara kita yang memperjuangkan pelbagai isu untuk menyebarkan pemikiran mereka di negara ini. Antara isu yang diperjuangkan ialah LGBT. LGBT didefinisikan sebagai golongan yang menghadapi kekeliruan identiti dan beranggapan bahawa mereka terperangkap dalam fizikal jantina yang berlawanan dengan minda dan pasangan mereka. Dengan erti kata lain, mereka tidak menerima dan melawan fitrah mereka sendiri. Untuk golongan liberalisme, golongan LGBT ini tidak salah kerana mereka mempunyai hak mereka untuk menjadi apa yang mereka mahu. Pada perspektif Islam, jelas perkara ini ialah haram kerana perbuatan tersebut seolah-olah tidak mensyukuri dengan nikmat kejadian diri dan jatuh dalam kategori mengubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran seperti ini sedikit sebanyak akan memberi impak yang negatif kepada jati diri kepada masyarakat di negara kita. Jika masyarakat beranggapan mereka bebas untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahukan, hidup mereka seolah-olah tidak berprinsip dan mereka tidak tahu untuk membezakan yang hak dan batil. Sebagai bukti, menurut laporan daripada Berita Harian, terdapat laporan pada tahun 2017 daripada International Women's Alliance for Family Institution and Quality Education. 14 daripada 15 penuntut universiti awam di negara kita yang dijangkiti HIV atau AIDS ialah penggamal homoseksual hubungan seks sejenis dan biseksual hubungan seks lebih dari satu jantina. Kerana mementingkan kebebasan tanpa batasan, bukan hanya jati diri, malah kesihatan juga tergadai begitu sahaja. Jadi, amat jelas bahawa pemikiran liberal ini memberikan kesan yang buruk kepada jati diri masyarakat negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arishaidah binti Ismail. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai falsafah sejahtera. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan falsafah sejahtera? Di sini saya ingin menerangkan mengenai definisi falsafah sejahtera. Jadi, falsafah sejahtera ini merupakan gabungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan juga rukun negara. Hal ini demikian kerana falsafah sejahtera ini menitik beratkan keseimbangan dan keharmonian di antara individu kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara. Oleh yang demikian, barulah negara kita ni seimbang di antara dunia dan akhirat ni dapat dibentuk. Bagi mendapatkan kesejahteraan ini, individu perlulah menguasai FPK terdahulu yang terdiri daripada jasmani, rohani, emosi dan intelek. Sehubungan dengan itu, rukun negara boleh bertujuan untuk mencapai perpaduan di antara masyarakat, negara dan alam sekitar. Jadi antara empat aspek yang penting dalam membentuk atau melahirkan insan yang seimbang, keempat-empat aspek ini adalah penting kerana dalam usaha untuk melahirkan sebuah insan yang seimbang, harmoni, seorang itu mestilah mempunyai ketahanan jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual yang kuat. Contohnya, jika seorang itu
seorang itu sudah mempunyai kesemua aspek di atas, negara kita ini akan menjadi sebuah negara yang maju dan harmoni dengan adanya insan-insan yang seimbang dan harmoni. Jika seorang itu kekurangan salah satu daripada 4 aspek di atas, sebagai contohnya emosi, ianya akan mengakibatkan negara kita turut mundur. Jadi, jika seorang itu tidak mempunyai emosi yang stabil, ini akan mendorong kepada perkara yang berbahaya dan mensia-siakan seperti membunuh, mencederakan diri sendiri atau orang lain dan juga berfikiran negatif. Jadi konsep FPK ni selari dengan konsep pendidikan Islam dalam melahirkan insan beradab di Malaysia pada hari ini. Jadi, falsafah rukun negara ini dicipta oleh pemerintah untuk memberikan penekanan kepada masyarakat dari segi pemikiran, pegangan sebagai warga negara Malaysia. Jadi rukun negara ini diwujudkan bagi melahirkan rakyat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum, menghormati satu sama lain, kestabilan politik dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang. Jadi, bagi faktor kemunculan sejarah falsafah sejahtera ni, dari sudut sejarahnya, falsafah pendidikan negara Malaysia lahir daripada proses yang agak panjang, iaitu proses pembinaan bangsa dan juga negara Malaysia itu sendiri semenjak merdeka lagi. So, umumnya mengetahui bahawa falsafah pendidikan negara dapat dirumuskan pada tahun 1998 dan juga disebut dalam Akta Pendidikan 1996 dan melalui makna falsafah pendidikan itu sendiri. Jadi, sejak wujudnya falsafah pendidikan kebangsaan ini, ia telah mengambil langkah yang lama sejak kemerdekaan lagi, iaitu proses pembinaan negara dan bangsanya. Seperti yang kita semua ketahui dan sedia maklum, konsep pendidikan kebangsaan ini telah dirasmikan pada tahun 1988 dan telah diperkatakan serta digariskan dalam Undang-Undang Pendidikan 1996. Pada tahun 1979, laporan Kabinet ini merupakan permulaan konsep pendidikan kebangsaan. Jadi, beberapa ciri laporan Kabinet pada tahun 1979 lebih menumpukan pada pendidikan yang berasaskan kepada 3M, iaitu mengira, membaca dan juga menulis. Pendidikan kerohanian ini juga dapat menjadikan sebagai pendidikan kurikulum. Oleh itu, lahirlah Undang-Undang Pendidikan 1996. Pada masa itu juga kita dapat lihat banyak penambahbaikan yang dibuat oleh pemerintah pada ketika itu, termasuklah teras sistem pendidikan, iaitu konsep pendidikan nasional. Jadi, falsafah pendidikan negara ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam falsafah ini juga amat berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia pada hari ini. Jadi, perbandingan falsafah ini dengan resolusi atau konsensus sedunia dalam persidangan dunia mengenai pendidikan Muslim pertama yang diadakan di Jeddah dari 31 Mac hingga 8 April 1977. Pada ketika itu tidak jauh bezanya jika dibandingkan dengan keadaan pada masa kini. Antara tokoh dalam falsafah sejahtera iaitu Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak. Beliau merupakan ahli akademik dalam pendidikan Malaysia dan juga pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM sejak 1 April 2016 dan juga sebagai Rektor Universiti Islam Antarabangsa UIIM sejak 1 Ogos 2018. Beliau juga merupakan Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Al-Bukhairi dan juga anak kedua kepada Abdul Razak Abdul Hamid yang merupakan satu-satunya mangsa tragedi pengeboman Hiroshima yang terselamat pada tahun 1945 pada ketika itu. Beliau juga menerangkan bahawa sejahtera ini bermaksud seimbang dari pelbagai aspek. Sejahtera yang dimaksudkan oleh beliau merupakan konsep pribumi yang secara umumnya menyatakan keseimbangan sebagai cara hidup holistik mulai dari mikrokosmos sehingga makrokosmos. Tan Sri Zulkifli Abdul Razak meringkaskan bahawa sejahtera yang dimaksudkan dengan dimension berikut adalah seperti kerohanian, fizikal, intelektual, kognitif, budaya, emosi dan juga sosial dan dikenali sebagai spice. Dalam berkongsi pandangannya mengenai sejahtera.
Terdapat banyak kelebihan falsafah sejahtera. Antaranya ialah falsafah sejahtera dapat melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Hal ini kerana falsafah sejahtera jelas menyatakan bahawa pembangunan insan haruslah seimbang dari segi emosi, rohani, intelek dan jasmani untuk membolehkan setiap insan menjalani hidup yang harmoni. Selain itu, dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia ialah insan yang berdisiplin, bersopan santun serta mengamal dan menghayati nilai-nilai murni. Seterusnya, dapat membentuk insan yang berupaya membina kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri merupakan satu elemen yang sangat penting terhadap setiap individu. Di samping itu, dapat mencipta insan yang bertanggungjawab di mana pendidikan dan rukun negara bertujuan membentuk insan yang bertanggungjawab, berilmu dan amanah dalam melaksanakan tugas. Tambahan pula dapat mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan. Seperti yang kita tahu, prinsip utama di dalam rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Akhir sekali, dapat mencipta insan yang menyumbang kepada perpaduan serta keamanan keluarga, masyarakat dan negara. Bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia, perpaduan adalah sangat penting. Walaupun terdapat pelbagai kelebihan, falsafah sejahtera juga mengandungi kekurangan. Antaranya ialah falsafah sejahtera masih tidak diketahui meluas oleh masyarakat. Hal ini kerana tahap pendidikan masyarakat luar bandar yang masih rendah. Selain itu, masih mengekalkan sistem persekolahan vernakula. Sistem persekolahan vernakula merupakan sistem yang telah digunakan di Malaysia dari sebelum merdeka sehingga sekarang. Seterusnya, wujudnya jurang pendidikan antara masyarakat akibat daripada sistem persekolahan vernakula, di mana di sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina dan Tamil, bilangan murid-murid Melayu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan sekolah kebahasaan. Keadaan ini menunjukkan jurang yang begitu luas antara murid-murid Melayu, Cina dan India. Di samping itu, budaya mementingkan peperiksaan sebagai tiket untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Hal ini kerana bagi ibu bapa, perkara ini amat diambil berat dan mengharapkan anak-anak mereka mendapat keputusan yang baik dalam setiap peperiksaan. Akibat daripada budaya tersebut, berlakunya fenomena pengangguran di kalangan siswa azhar yang meluas. Bagi mereka, ilmu yang dipelajari adalah semata-mata untuk sekadar lulus dalam peperiksaan sahaja tetapi tidak tahu memanfaatkan ilmu yang mereka perolehi. Akhir sekali ialah ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga pendidikan anak-anak terabai. Pada zaman kini terlalu ramai ibu bapa yang telah mengabaikan tanggungjawab untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ini pula merupakan kesan-kesan falsafah sejahtera. Kesan terhadap individu ialah individu menjadi seorang yang sentiasa berusaha dalam aspek pembelajaran dan menjadi seorang yang tidak mudah berputus asa untuk mencapai kejayaan yang dikehendaki. Dengan ini, individu dapat mencapai tingkat kesejahteraan dalam menuntut ilmu. Terhadap masyarakat pula, masyarakat menjadi lebih terbuka dan saling tolong-menolong sesama mereka. Hal ini dapat memupuk keprihatinan dan penerimaan terhadap rakyat berbilang kaum dan juga mencapai tahap kesejahteraan yang sempurna dalam kehidupan. Akhir sekali, kesan kepada negara pula. Ia dapat memberi impak dalam pembangunan negara di mana negara menjadi lebih maju dan dikenali oleh seluruh dunia. Ini juga dapat mewujudkan kestabilan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Ini menunjukkan falsafah sejahtera dapat memberi pelbagai impak positif kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Natasha binti Ismail alias Hussein. Di sini saya ingin membantahkan tentang isu berkaitan kesan modernisasi ke atas hubungan kaum di Malaysia. Masyarakat dan negara Malaysia telah menjadi negara contoh kepada sebahagian negara-negara membangun hampir di seluruh dunia. Dari kacamata global, Malaysia telah dilihat sebagai sebuah negara yang harus dicontohi. Pandangan ini kerap diulangi dan diwawarkan oleh pelbagai negara, pertubuhan negara-negara dan badan-badan antarabangsa. Menghuraikan kejayaan Malaysia pada hari ini merupakan satu tugas yang amat rumit kerana tidak ada satu faktor yang boleh dianggap faktor penentu kepada kejayaan ini. Pastinya banyak faktor yang terlibat yang menonjolkan Malaysia sebagai sebuah negara contoh. Yang penting mendapat perhatian mengenai Malaysia ialah kemampuan mewujudkan keseimbangan antara kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Punca kejayaan ini adalah berdasarkan kepada hubungan etnik yang positif dan saling bersifat sinergi. Pembangunan dan kemajuan yang dikecapi kini banyak
ditentukan oleh bentuk hubungan kaum yang telah terbentuk sejak sebelum merdeka hingga kini. Kemudian saya teruskan dengan sejarah hubungan etnik di Malaysia. Catatan sejarah telah menunjukkan bahawa hubungan antara rumpun masyarakat Melayu dan masyarakat Cina dan India serta etnik-etnik lain telah wujud sebelum kehadiran penjajah barat lagi. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pedagang-pedagang Cina dan India telah datang ke negara ini untuk berniaga. Sebahagian daripada mereka telah berkahwin dengan masyarakat setempat dan terus menetap di negara ini. Ikatan perkahwinan dan jaringan asimilasi telah membentuk komuniti bagi masyarakat Cina yang dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Dalam kalangan masyarakat India pula, proses sama membentuk komuniti Chiti. Seterusnya ialah modernisasi dalam kerangka Malaysia. Isu modernisasi dan hubungan etnik tidak pernah padam dalam perjuangan Malaysia membangunkan negara sejak merdeka sehingga kini. Dalam hal ini, setiap polisi dan projek yang dijalankan mesti objektif. Terakhirnya adalah untuk perpaduan kaum. Ia seakan menjadi syarat penting bahawa setiap projek pembangunan yang dilaksanakan mesti melibatkan semua etnik. Apakah yang dimaksudkan dengan modernisasi? Modernisasi diterjemahkan sebagai suatu proses transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan ia dianggap sebagai sesuatu yang harus ditempuh oleh semua bangsa atau negara. Malahan, modernisasi di Malaysia sangat berkaitan dengan pembentukan suatu bangsa Malaysia yang mengandungi pelbagai etnik dan kaum. Dalam hal ini, projek modernisasi di Malaysia sebenarnya mengandungi dua komponen utama, iaitu komponen ekonomi dan komponen politik. Kesemua komponen ini adalah bermatlamat untuk perpaduan kaum serta mewujudkan kesatu bangsaan ataupun dikenali sebagai nationhood melalui integrasi nasional. Maka slogan seperti satu bahasa, satu budaya, satu bangsa dan satu negara sering dilaungkan sebagai motivasi yang mendasari segala usaha ke arah integrasi nasional. Untuk kaitan antara modernisasi dan hubungan etnik, modernisasi di Malaysia adalah satu proses yang amat panjang bermula semenjak Malaysia mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Salah satu perkara yang tidak boleh dipandang sebelah mata dalam proses pemodenan ini adalah mengenai hubungan etnik. Malah, pemodenan Malaysia yang meliputi ekonomi, politik dan sosial memerlukan satu kajian yang khusus bagi melihat perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Modernisasi sebenarnya telah meninggalkan kesan positif dan negatif dan ia perlu ditangani dengan bijak khususnya dalam isu hubungan etnik. Antara kesan negatif yang dikaitkan dengan etnik ialah konflik etnik sehingga membentuk theory of ethnic conflict dan model konflik etnik atau model of ethnic conflict dan seterusnya strategi ke arah penyelesaian konflik etnik. Selain daripada itu, pemodenan atau modernisasi juga boleh menyebabkan wujudnya competition antara persaingan antara etnik di sesuatu tempat. Modernisasi juga boleh mendatangkan kesan kepada pertumbuhan semangat nasionalisme. Faktor-faktor seperti perindustrian, literasi, sistem pendidikan, perkembangan sistem komunikasi massa, sekularisme dan kapitalisme memberi kesan kepada perjuangan bangsa dan semangat nasionalisme. Saya teruskan lagi dengan perbentangan seterusnya ialah 3 aspek modernisasi yang memberi kesan kepada hubungan etnik. 3 aspek utama modernisasi yang memberi kesan kepada hubungan etnik adalah perindustrian, demokrasi dan nasionalisme. Dalam hal ini, perindustrian dilihat sebagai suatu penilaian dan penggunaan terhadap barangan yang digunakan untuk menghasilkan sumber kuasa seperti batu, arang, minyak dan elektrik. Demokrasi pula melambangkan penerimaan pada prinsipnya keabsahan sistem politik berdasarkan pilihan raya yang adil dalam pemilihan pemimpin yang akan menjadi wakil dan keupayaan mereka untuk mewakili rakyat. Dan akhir sekali, nasionalisme merupakan satu konsep kedaulatan yang diperjuangkan oleh rakyat sesuatu negara yang mengaku diri mereka sebagai warga negara berkenaan. Kemudian, kesan modernisasi ke atas hubungan etnik. Secara kasarnya, pemodenan politik pada satu keadaan menyatupadukan 3 kaum terbesar dalam satu parti politik. Tetapi pada masa yang sama, ia telah memisahkan kaum atau bangsa itu sendiri dengan penubuhan parti-parti politik pembangkang. Dasar perjuangan yang berbeza menyebabkan wujudnya krisis antara parti-parti. Dalam hal ini, setiap kaum
setiap kaum iaitu Melayu, Cina dan India ada yang menjadi penyokong kerajaan dan ada yang menjadi pembangkang. Jadi ini telah mewujudkan krisis bukan antara tiga kaum yang berbeza tetapi memisahkan antara Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina dan India dengan India. Dari perspektif negara Malaysia, modernisasi sosial dapat dilihat kepada pembaharuan dari aspek seperti dalam bidang pendidikan, tempat tinggal, hubungan dan sebagainya. Dari segi sosial, sejak zaman penjajahan, setiap kaum telah dipisahkan mengikut tempat tinggal di mana kebanyakan orang Melayu tinggal di kampung dan kawasan pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Keadaan ini berlarutan sehingga kini di mana kebanyakan masyarakat Cina masih lagi tinggal di bandar-bandar besar, sedikit masyarakat Melayu dan India. Kebanyakan masyarakat Melayu masih lagi tinggal di kawasan bandar kecil dan luar bandar. Sehingga kini telah terdapat perkembangan yang sihat di mana sistem pendidikan di negara ini telah berjaya menyerapkan elemen perpaduan kaum walaupun masih wujud sekolah-sekolah jenis kebangsaan. Modernisasi ekonomi di Malaysia bolehlah dikatakan telah bermula apabila adanya hubungan perdagangan, pertukaran mata wang, modal dan buruh secara intensif. Walaupun sudah ada perubahan komposisi kaum dari segi pemilikan ekonomi, tetapi perubahan secara total memerlukan masa yang lebih panjang lagi. Tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan ekonomi yang dikecapi selepas kemerdekaan sehingga kini telah menyebabkan sesetengah kaum merasa iri hati dengan kekayaan dan kesejahteraan kaum yang lain. Ada yang merasakan mereka masih lagi terpinggir. Desakan ekonomi telah menolak mereka untuk menuntut sesuatu di luar batasan. Keadaan seperti ini menyebabkan pihak kerajaan terpaksa menilai semula dasar-dasar ekonomi yang diamalkan sebelum ini. Sebagai penutup, modernisasi sebenarnya telah pun bermula sejak zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Malahan, pembentukan masyarakat majmuk juga berlaku semasa penjajahan British. Dalam hal ini, dua perkara yang perlu diberi perhatian adalah modernisasi dan hubungan etnik yang datang seiring dan saling berkaitan di antara satu sama lain. Modernisasi sebenarnya memang memberi kesan ke atas hubungan etnik sama ada dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Modernisasi memberi kesan kepada hubungan etnik dapat dilihat dengan adanya kesedaran etnik dalam bidang politik, persaingan etnik dalam ekonomi dan politik serta konflik antara etnik. Modernisasi memberi kesan yang positif dan negatif dalam hubungan antara etnik di Malaysia. Itu sahaja perbincangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Falsafah sejahtera merupakan hasil gabungan di antara falsafah pendidikan dan rukun negara. Falsafah sejahtera ini dibentuk untuk mewujudkan keseimbangan dalam diri seseorang individu, masyarakat dan negara. Untuk menguasai falsafah sejahtera, individu perlu menguasai FPK yang terdiri daripada jasmani, emosi, rohani dan intelek. Oleh itu, falsafah sejahtera tidak hanya memerlukan jasmani yang kuat, tapi kita juga harus mempunyai rohani dan intelek yang tinggi. Selain daripada menjaga kesihatan fizikal kita, kita juga haruslah mendekatkan diri dengan pencipta kerana fitrah seorang manusia untuk taat kepada penciptanya. Berbeza pula dengan fahaman modernisme. Modernisme ialah salah satu fahaman sekularisme di mana fahaman agama dipisahkan daripada kehidupan seharian. Modernisme menentukan akal fikiran rasional dalam menentukan kebenaran. Matlamat utama adalah untuk mengejar kesenangan duniawi, pengabaian moral dan menolak tanggungjawab manusia terhadap Tuhan. Dalam erti kata lain, mengabaikan perintah moral. Dalam erti kata lain, modernisme bermaksud mengabaikan tanggungjawab terhadap pencipta kita dan hanya fokuskan kepada dunia semata-mata untuk mengejar kesenangan di dunia. Hal ini tidak wajar dilakukan kerana pada pendapat saya, mengikuti agama merupakan salah satu kewajipan sebagai seorang manusia. Hal ini kerana agama merupakan bimbingan untuk kita menjadi insan yang lebih baik dalam kehidupan seharian. Selain itu,
Pencipta kita juga menjadi tempat untuk kita meluahkan sesuatu masalah dan juga untuk kita beribadah. Oleh itu, kita seharusnya menyeimbangkan diri dalam hal di dunia dan hal di akhirat. Kita seharusnya bersungguh-sungguh dalam semua apa yang kita lakukan, termasuklah mengabadikan diri kepada pencipta dan menjadi seorang pelajar dan anak yang baik kepada kedua ibu bapa kita dan pelajar yang baik kepada pensyarah. Okay, sekian, terima kasih. Berdasarkan perbandingan di antara falsafah sejahtera dan falsafah modernisme, jelas menunjukkan bahawa kedua-dua falsafah ini adalah berbeza, di mana falsafah modernisme hanya mengajar kebahagiaan duniawi tanpa menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan, manakala falsafah sejahtera menerapkan adab, sopan santun, tanggungjawab dan lain-lain dalam diri manusia. Ini jelas menunjukkan falsafah modernisme tidak boleh diamalkan sama sekali kerana terdapat pelbagai keburukan kepada kita semua. Untuk menjadi individu yang berguna, kita haruslah mengamalkan falsafah sejahtera dalam kehidupan kerana falsafah sejahtera adalah lebih baik berbanding dengan falsafah modernisme. Bagi konklusi atau kesimpulan yang dapat diulaskan serba sedikit mengenai modernisme dan juga falsafah sejahtera ini dapat dikumpulkan secara keseluruhan dengan rangka konsep falsafah sejahtera ini sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan negara kita dan dalam mewujudkan falsafah pendidikan kebangsaan secara tidak langsung menunjukkan negara Malaysia untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pendidikan negara-negara luar yang lain. Oleh itu, peranan guru amatlah penting pada ketika ini bagi menyahut cabaran yang terkandung di dalam FPK. Oleh itu, kerjasama daripada pihak pelaksana dan juga pihak NGO dalam pendidikan dapat menjayakan transformasi pendidikan mengikut FPK. Dengan kejayaan sebuah sekolah dalam merealisasikan FPK adalah bergantung kepada aspek-aspek dalam kepimpinan budaya sekolah, kurikulum, guru dan juga disiplin itu sendiri. Oleh itu, di sini kita dapat meringkaskan bahawa kombinasi falsafah barat dan juga falsafah Islam pada masa kini masih relevan dan sesuai untuk diaplikasikan di peringkat sekolah bagi melihat kembali falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi teras kepada sistem pendidikan di Malaysia pada hari ini. Oleh itu, kami sebagai pengkaji yakin bahawa falsafah yang kami pilih ini tidak pernah lari dari matlamat sebenar pendidikan untuk melahirkan model insan yang lengkap dan dalam segenap aspek kehidupan. Sekian dari kami. Terima kasih.